Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara tunggu isteri ziarah seorang sahabatnya di hospital Prince Court ini, saya duduk dalam kereta. Jadi untuk mengisi masa lapang, saya rasa saya nak berkongsi sedikit tentang pitching saya di TV Al-Hijrah semalam ni. Semalam saya telah pergi ke TV Hijrah untuk bentangkan satu proposal drama 13 episod saya. Kebetulan proposal ini telah di shortlisted untuk di pitch di TV Hijrah. Jadi yang di shortlisted itu antaranya ialah satu proposal saya, sebuah drama 13 episod yang bertajuk Selamat Tinggal Pipi Merah Jambu. TV Hijrah kata sangat cantik tajuk proposal itu. Mereka tertarik dengan tajuknya dan mereka juga tertarik dengan jalan ceritanya, sebab Selamat Tinggal Pipi Merah Jambu ini dia tentang kisah seorang maknyah ya. Ceritanya macam cerita sajat, tapi dia bukan cerita sajat, tapi dia berpandukan kepada satu kisah benar yang telah di-share oleh seorang pensyarah UIA di YouTube ya. Dia berlaku 3-4 tahun sebelum kes sajat lagi, yang isu timbul bila sajat pergi ke Mekah. Dia berperkaian wanita pakai tudung, kemudian pakai telekung, padahal dia seorang lelaki ya. Ceritanya sama, tapi dia bukan cerita sajat sebenarnya. Itu telah saya tekankan dan nyatakan kepada TV Hijrah juga. Ceritanya tentang seorang lelaki, maknya, kemudian dia telah membuat pembedahan tukar jantina. Kemudian dia ingin membuat perubahan, bertaubat, dan dia mahu mengerjakan umrah ya. Jadi timbul isu sama ada dia nak pergi umrah tu pakai tudung, pakai telekung macam wanita biasa pergi mengerjakan umrah, ataupun dia perlu pakai pakaian lelaki ya. Sebab walaupun penampilannya wanita, tapi kat pasport dia jantinanya ditulis sebagai lelaki. Jadi konflik yang berlaku dalam cerita saya ni ialah pertama, konfliknya maknyah ini dia telah didatangi oleh bekas maknyah yang telah berhijrah kembali kepada fitrah, dengan kembali kepada sifat dan fitrahnya sebagai lelaki. Dia memujuk maknyah ini untuk kembali ke pekajalan, tapi maknyah ni tak nak sebab kebetulan dia ada bisnes butik ya, bisnes fashion, dan dia juga merupakan seorang influencer yang mempunyai ramai follower di IG dan di Facebook ya. Jadi dia tak mahu berubah sebab dia takut nanti akan menjejaskan perniagaan dia. Tapi bila satu hari maknyah yang datang cuba mengajak dia berubah, kemudian tiba-tiba meninggal, di situlah dia rasa nak berubah, kembali kepada fitrah dia sebagai seorang lelaki. Itu konflik pertama. Konflik keduanya ialah ibu bapanya di kampung, di pulau oleh orang kampung, kerana maknyah ni menjadi influencer, tapi sebenarnya influencer yang memaparkan kehidupan maknyah tu yang tak dipersetujui oleh ramai, hingga keluarganya di kampung diboikot oleh orang kampung, dan hatta keluarga ini juga berantakan bila anak-anak dan adik-beradik maknyah ini mempertikaikan ibu mereka kenapa ibu mereka tak pernah mendesak anaknya untuk berubah, tapi ibu dia kata dia hanya mampu berdoa saja ya. Itu konflik keduanya. Konflik ketiganya, maknyah dia pergi banyak jumpa ramai orang-orang agama ni, ustaz-ustaz minta pandangan, tapi dia keliru. Kerana setiap agamawan, setiap ustaz-ustaz ni bila ditemui dan diminta pandangan, masing-masing memberi pandangan yang berbeza, hingga menyebabkan maknyah dia keliru ya. Yang keempatnya, konflik keempatnya, maknyah ini telah satu hari dia telah accident, dia telah melanggar seorang pensyarah universiti yang juga
seorang ustaz yang mengajar di Fakulti Pengajian Islam, ada title doktor ya. Jadi kerana accident itu akhirnya maknya dia rapat dengan ustaz ni. So daripada ustaz ni lah akhirnya maknya ni bertemu dengan jawapannya, siapa diri dia yang sebenar, dan kalau dia nak pergi umrah tu macam mana sebenarnya yang patut dia buat, sama ada pakai telekung ke, pakai sebagai seorang perempuan ke sebagai seorang lelaki. Dan konflik kelimanya ialah di universiti, sebab maknya ni selalu jumpa pensyarah ni timbul isu yang pensyarah ni ada hubungan intim dengan seorang perempuan yang mereka tak tahu maknya ni seorang lelaki. Dan dalam masa yang sama timbul salah faham juga antara isteri pensyarah ini dengan suaminya, bila isterinya sangka suaminya ada hubungan intim dengan seorang perempuan lain. Jadi itu konflik-konflik dalam cerita ini. TV Jerah suka dengan konflik tu. Macam saya katakan tadi, mereka sangat tertarik dengan tajuknya, Selamat Tinggal Pipi Merah Jambu. Tapi timbul isu TV Jerah kata mereka tak berani nak terima cerita saya sebab takut nanti LPF tak terima, JAKIM tak terima. Sebenarnya saya sudah menjangkakan respon TV Jerah itu, kerana saya sengaja bawa benda yang saya tahu responnya begitu dalam pitching. Sebab setahun yang lepas sebenarnya ada satu persidangan meja bulat diadakan oleh Menteri Agama sebelum ini, Dr. Mujahid, bersama dengan Ketua Pengarah JAKIM ketika itu. Dia jemput stesen-stesen TV, beberapa orang penulis skrip, untuk membincang dan membicarakan tentang isu patuh syariah dalam penerbitan drama TV dan filem ni. Kesimpulannya saya nak beritahu, daripada perbincangan itu, Dr. Mujahid dan JAKIM bersependapat bahawa bila kita bercakap tentang patuh syariah ini, it's not about tudung tak bertudungnya pelakon ataupun watak utamanya. Sebab masa persidangan meja bulat itu diadakan di JAKIM, kebetulan tengah hot isu sajat ni. Jadi Dr. Mujahid kata dia tak kisah kalau kita nak buat cerita maknya ke, ataupun dia tak kisah kalau kita nak buat cerita heroinnya tak pakai tudung. It's not an issue. Sebab katanya patuh syariah ni bukan tentang isu tudung tak bertudung, tapi sebenarnya adalah mesej yang nak disampaikan. Maksudnya ending kepada produk itu, ending kepada sebuah skrip itu, seharusnya dia boleh mendidik masyarakat untuk mendekatkan diri dia kepada Maha Pencipta, ya, kepada Allah. Kemudian boleh mengajak penonton untuk kembali kepada fitrah, dan kita mengangkat syariat dalam kita cuba menyampaikan mesej dalam setiap naskah itu, ya. Jadi disebut oleh Dr. Mujahid dalam pertemuan meja bulat itu, dia kata sebenarnya yang meletakkan syarat pelakon mesti bertudung tak bertudung itu sebenarnya bukan JAKIM. Ditunjukkan jugalah garis panduan JAKIM dalam hal-hal penerbitan drama TV. Tak ada yang kata pelakon mesti bertudung. Tapi jadi isunya siapa sebenarnya yang meletakkan syarat tu. Jadi saya sebenarnya sependapat dengan Dr. Mujahid ni, sebab saya sudah memperjuangkan isu patuh syariah ini sejak 12 tahun yang lepas, ya. Sebab banyak kali saya hadir dalam banyak seminar, forum-forum, dan dalam saya dijemput dalam talk show live di TV. Saya bersependapat dengan Dr. Mujahid, di mana saya kata patuh syariah itu is not about bertudung tak bertudung. Dia lebih luas lagi, ya? Lebih luas lagi skopnya. Cuma saya nak bercerita kat sini mungkin tak sempat, ya. Cuma apa yang saya nak katakan, sebenarnya sebelum saya bawa proposal Selamat Tinggal Pipi Merah Jambu ini, saya sudah menjangkakan respon yang akan saya terima daripada TV Jerah. TV Jerah mungkin tak berani untuk mengangkat cerita saya kerana mereka tak mahu nanti akan timbul
isu ya. Tapi saya kata pada TV Jera, bawa saya jumpa JAKIM. Ya, bawa saya jumpa JAKIM, saya akan explain dan saya akan convincekan JAKIM untuk menerbitkan drama-drama sebegini, dan biar dia jadi isu ya, biar dia jadi isu. Kerana dengan ada isu lah kita akan memperbaiki lagi ataupun memperluaskan lagi skop patuh syariah itu. Sebab kita kena berani lah. Sebab macam saya berpandangan, cuma saya tak sebutlah benda dekat TV Jera semalam, tapi dulu pernah saya dijemput oleh JAKIM untuk memberi ceramah kepada pegawai-pegawai pendakwa syariah di seluruh Malaysia ya. So satu ketika pernah ada persidangan pegawai-pegawai pendakwa syariah Malaysia di Kuala Terengganu, kalau tak silap saya 10 tahun dulu. Saya dijemput untuk bercakap tentang isu-isu pendakwaan kumpulan-kumpulan ajaran sesat ni. Dan pandangan saya diminta bagaimana isu pendakwaan di mahkamah itu patut dilakukan. Jadi saya telah berpandangan, pandangan saya agak keras sebab saya ketika itu saya hasil pemerhatian saya dapati bila berlaku isu-isu ajaran sesat, kebanyakan pejabat-pejabat agama tak berani nak saman ketua-ketua ajaran sesat ni. Sebab ketua-ketua ajaran sesat ni pun cerdik juga. Bila mereka disaman, dia lantik lawyer, saman balik pejabat agama, saman balik JAKIM, saman balik Pusat Islam. Jadi akhirnya JAKIM, Pusat Islam dengan pejabat-pejabat agama negeri tak berani nak saman ajaran sesat ni. Jadi saya kata pada pegawai-pegawai pendakwa negeri-negeri ketika itu, kalau kita tak berani, macam mana untuk kita melihat perkembangan ataupun dalam konteks dalam bahasa undang ini dipanggil proses jurispruden untuk undang-undang pentadbiran agama tu diperkukuhkan dan diperbaiki dari semasa ke semasa. Saya nak ambil contoh yang saya sebut dalam seminar-seminar itu ya. Macam contoh, saya pernah terlibat dalam kes Al-Maunah baru-baru ni saya ada buat video tentang kumpulan Al-Maunah sempena 13 orang daripadanya telah diberi pengampunan. Dan saya sebut dalam satu seminar, Al-Maunah telah dituduh di bawah Seksyen 121 Penal Code iaitu melancarkan perang ke atas Yang di-Pertuan Agong. Seksyen 121 ini sebenarnya diambil daripada satu seksyen yang sama, Seksyen 121 di India. Ya, di India dia ambil dan digunakan pakai di Malaysia. Dan yang di India tu juga Seksyen 121 itu diambil daripada satu seksyen Penal Code di England. Ya, jadi total Seksyen 121 yang di England tu dengan di India dengan di Malaysia, sebenarnya dia dah berumur 300 tahun seksyen itu. Jadi masa saya mula-mula dilantik untuk menjadi peguam bela kepada 9 anggota Al-Maunah, saya terpaksa pergi library Industri Melaya untuk mengkaji tentang undang-undang itu. Sebab itulah kali pertama dalam sejarah Malaysia seksyen itu digunakan ya. Jadi masa saya pergi cari buku-buku tu di library, buku-buku tu pun dah berumur beratus tahun, dan dia dah berumur 100 tahun. Jadi bila saya buka buku tu pun tak pernah orang buka. Akhirnya saya demam seminggu sebab habuk-habuk daripada buku-buku tu keluar, menyebabkan saya sesema dan saya demam seminggu. Maksudnya lamanya seksyen itu melalui proses jurispruden ya. Maksud sepanjang 300 tahun Seksyen 121 tu dia melalui proses perkembangan ya. Kes banyak, berpuluh-puluh, beratus-ratus kes dibicarakan, dan seksyen itu berkembang dan dikuatkan. Akhirnya dia diperkukuhkan sepanjang tempoh 300 tahun tu. Itu yang saya kata. Saya sempat berkata pada TV Jera semalam, TV Jera kena berani mengangkat satu naskah, walaupun nanti dia menjadi isu, tapi kita kena terbuka lah supaya isu-isu yang timbul nanti akan dibahaskan secara akademik, kemudian akan dibahaskan untuk mencari di mana kelemahan, kekuatannya, ataupun kat mana elemen patuh syariah itu patut diangkat dalam cerita-cerita yang sebegitu ya. Jadi saya TV Jera kata nantilah dia akan cuba bincang dengan JAKIM. Nanti dia kata
Kalau perlu Cik Zabidi datang ke JAKIM, nanti kami akan atur lah. Jadi sebenarnya saya tak mengharapkan sangat TV Jerah akan pergi sampai ke tahap itu, sebab mungkin mereka pun tak ada masa nak layan saya punya permintaan tu. Tapi saya sudah menerima hakikat. Kalau TV Jerah tak terima cerita saya pun tak apalah, sekurang-kurangnya saya sudah menyampaikan kepada TV Jerah. Kita kena berani, untuk mengangkat sebuah naskah tentang makna ni, sebab inilah masanya dan inilah peluangnya untuk kita mendidik masyarakat, untuk mereka memberi peluang dan ruang kepada makna-makna ni untuk mereka berhijrah. Sebab di Pusat Zakat Selangor pun makna-makna ni pun dah dimasukkan sebagai satu asnaf yang layak menerima zakat ni. Jadi kenapa pula kita nak mengutuk mereka, ya? Jadi kena bagi ruang kepada mereka, dan salah satu ruang yang kita patut beri kepada mereka adalah dengan kita mendidik masyarakat, dan banyak melalui drama-drama yang sebegini, ya. Jadi itulah sekadar yang saya boleh kongsikan sambil-sambil saya tunggu isteri saya selesai ziarah sahabatnya di Hotel Prince Court ni. Doakanlah supaya doa drama ini boleh diangkat. Tapi kalau TV Jerah tak berani pun, saya memahami lah, ya. It's not easy untuk TV Jerah menerima bulat-bulat idea saya ni. Jadi saya pun, macam saya katakan awal tadi, saya sudah menjangkakan benda ini akan berlaku. Jadi kalau tak ada rezeki untuk drama ini diangkat, saya akan simpan dan saya akan perjuangkan juga, biar agar satu hari nanti drama ini boleh diangkat, agar ia menjadi penyumbang kepada proses jurispruden tadi, proses di mana kita bersedia untuk menerima kritikan masyarakat. Moga-moga dengan kritikan itu, undang-undang yang berkaitan dengan ataupun apa yang dikatakan tentang skrip Patuh Syariah itu, ataupun drama dan filem Patuh Syariah itu dapat dikembangkan. Kerana Patuh Syariah itu bukan, it's not only talks about tudung tak bertudungnya watak perempuan dalam filem kita, tapi sebenarnya dia membawa satu konsep yang lebih luas, ya. Jadi nak cerita tentang Patuh Syariah, yang saya maksudkan konsep dia lebih luas daripada tudung tu, saya rasa mungkin kena buat video lain panjang, ya. Jadi itulah celoteh saya nak hilangkan boring ni. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal pipi merah jambu.